scatter diagram. Dua pemboleh ubah diplotkan untuk menunjukkan sama ada ia berkaitan. Ia juga menunjukkan dua pemboleh ubah kuantitatif. Selalunya kolerasi ini bersifat linear, iaitu model garis lurus yang dapat dibina. Kolerasi dapat dikelaskan kepada tiga kategori, iaitu linear, tidak linear dan tiada kolerasi. Ini adalah contoh scatter diagram. Cause and effect diagram, iaitu gambar rajah sebab dan kesan. Diagram Ishikawa juga dikenali sebagai gambar rajah fishbone ataupun diagram sebab dan kesan. Merupakan alat yang digunakan untuk mengenal pasti dan gambaran semua kemungkinan penyebab masalah tertentu dalam format grafik. Penyebab yang mungkin dibentangkan pada berbagai peringkat terperinci dalam cabang dan yang terhubung dengan tahap perincian yang meningkat apabila cabang keluar, iaitu cabang luar merupakan punca cabang dalaman yang dilampirkan. Oleh itu, cabang terluar biasanya menunjukkan punca utama masalah. Ini adalah langkah membina tulang ikan, iaitu ada 4M, iaitu Man, Method, Material and Machine. 8M, Man, Method, Material, Machine, Mother Nature, Measurement, Management, Maintenance. Dan juga 6M, Man, Method, Material, Machine, Mother Nature and Measurement. Apa itu Man? Iaitu manusia yang involved dalam proses ataupun yang akan memberikan kesan kepada proses tersebut. Method adalah cara bagaimana ia dilaksanakan. Mesin adalah peralatan ataupun alat yang digunakan untuk proses. Material termasuklah ataupun bahan. Material ataupun bahan termasuklah bahan mentah, bahagian, pembungkusan ataupun servis yang terlibat. Pengukuran termasuklah pengukuran prestasi dalam satu proses. Persekitaran termasuklah lokasi, masa, suhu dan sebagainya. Ini adalah contoh 4M. Graf mewakili data dalam pelbagai bentuk bergambar seperti carta garisan dan carta pie. Mereka bentuk semula proses. Idea untuk mereka bentuk semula dan penambahbaikan proses boleh dibina dengan 6 soalan mengenai setiap langkah proses dan mengenai proses keseluruhan. Yang pertama, soalan. Dengan cara soalan. Apakah yang sedang dilaksanakan? Bila ia selesai? Siapa yang melakukannya? Di mana dilakukan? Bagaimana ia dilakukan? Berapa baik ia melakukan bagai metrik kepentingan. Brainstorming ataupun pencambahan idea. Membiarkan orang yang berpengetahuan tentang proses itu mencadangkan idea untuk perubahan dengan menyatakan apa yang ada di dalam fikiran. Benchmarking, iaitu penanda arasan. Penanda arasan adalah prosedur yang sistematik yang mengukur proses perkhidmatan dan produk firma terhadap industri. Penanda arasan memberi tumpuan kepada penetapan matlamat kuantitatif untuk penambahbaikan. Penanda arasan yang kompetitif adalah berdasarkan perbandingan dengan pesaing industri langsung. Penanda arasan berfungsi membandingkan bahagian-bahagian fungsi firma dengan cemerlang. Dan seterusnya, penanda arasan dalaman melibatkan penggunaan unit dalaman dan prestasi unggul sebagai penanda aras untuk unit lain. Langkah-langkah untuk penanda arasan. Yang pertama, merancang. Kenal proses perkhidmatan atau produk yang akan ditanda aras dan firma dengan menggunakan perbandingan. Tentukan metrik prestasi dan kumpulkan data. Yang kedua, analisis. Tentukan jurang antara prestasi semasa firma dengan firma penanda aras.
Yang ketiga, integrasi. Tetapkan matlamat dan dapatkan sokongan pengurus yang mesti menyediakan sumber untuk mencapai matlamat. Yang keempat, tindakan. Membangunkan pasukan bersilang yang paling terjejas oleh perubahan, membangunkan rancangan tindakan, melaksanakan rancangan dan memantau kemajuan.